beri mereka pendedahan secara berjaga-jaga penjarakan sosial supaya anak-anak ini faham dunia yang sebenar bergerak bagaimana. Kerana ketika mereka minda mereka sedang memahami hidup, mereka memahaminya dalam keadaan MCO, iaitu MCO bukanlah kehidupan real kecuali ia berlaku ketika COVID melanda. Apa yang selama ini kita bimbang tentang anti vaksin, tentang apa, dia hanyalah apa yang kita sebut sebagai kegusaran Facebook, tetapi tetapi bertentangan dengan angka yang kita perolehi di lapangan apabila jumlah orang yang keluar divaksin meningkat dengan tinggi. Apabila exercise fasa kedua ini diperkenalkan, tuan-tuan boleh faham di fasa kedua exercise mengenai bagaimana hanya mereka yang memiliki 2 dos akan menikmati beberapa kelonggaran ataupun syarat istimewa bagi akses pawagam, dine-in, shopping, mall dan macam-macam lah. Dia akan memberi lebih gambaran kepada mereka yang tidak divaksin mengenai consequences ataupun akibat daripada tidak divaksin. Sama ada kita nak berdebat tentang kezaliman atau apa, dia adalah perdebatan yang kita sebut sebagai kepadatan mujarad, iaitu perdebatan yang kita tidak tahu akal puncanya. Tetapi dari segi sains dan bagaimana negara ini akan bergerak ke depan, kita boleh menggambarkan bahawa adalah tidak mustahil pada penghujung bulan Oktober kita akan mencapai 70% lebih jumlah mereka yang telah divaksin berdasarkan kepada penduduk. Dia ada dua benda, tuan-tuan. Dunia mengambil kira 70% penduduk, bukan 70% warga dewasa. Berarti 70% penduduk. Berarti kita perlu capai semaksimum mungkin bagi 18 tahun ke atas untuk mencecah 70%. Kerana setakat ini kita baru mencapai 52%. Walaupun angka 52% bagi mereka yang dah lengkap 2 dos. Berarti dia jatuh 72% bagi yang berusia 18 tahun ke atas. Walaupun dia 72%, tetapi perangkaan herd immunity ni hanya diambil kira daripada total. Jadi kita ada total lah 34 juta penduduk, kita memerlukan 23.1 juta untuk mencapai 70%, dan hingga semalam yang committed dengan 1 dos 21 juta lebih. Berarti saya beritahu kata perjalanan menuju pada penghujung bulan Oktober adalah tidak mustahil dan agak mudah. Saya fikir adalah satu kemenangan mudah di mana kita boleh mencapai 95% warga berusia 18 tahun ke atas yang committed 2 dos, 95%, dan angka ini akan menyumbang lebih sedikit 70% bagi keseluruhan penduduk, iaitu 34 juta. Dan apabila kita melaksanakan pula suntikan di peringkat sekolah yang membabitkan pelajar darjah 6 sampai ke tingkatan 5, 12 hingga 17, kita ada 2 juta lagi mereka yang akan memasuki senarai apa yang dipanggil sebagai herd immunity. Berarti sumbangan 2 juta ini akan menambah 14%. Berarti kita mempunyai peluang untuk mencapai hingga 85% keseluruhan penduduk Malaysia yang telah divaksin. Sekiranya jadual pemvaksinan pelajar sekolah berjalan dengan baik pada November, saya fikir pada 31 bulan Disember 2021 sebelum memasuki 1 Januari tahun baru tahun depan, Malaysia telah boleh mempraktiskan sama serentak seperti mana apa yang akan dipraktiskan oleh Eropah, iaitu orang yang mengidap orang yang dijangkiti COVID-19 pada tahap 1 dan 2 hanya akan anggap sesama. Hanya 3, 4 dan 5, tahap 3, 4 dan 5 saja akan dianggap sebagai pengidap COVID-19. Kita terpaksa dan kita mesti menerima hakikat kita akan living with COVID. Untuk mencapai angka sifar, saya tak fikir dalam tempoh 36 bulan ni akan ada. Di seluruh dunia akan ada jangkitan ni. Dan untuk mencapai angka sifar kematian juga adalah sesuatu yang mustahil dalam tempoh 36 bulan di seluruh dunia. Apa yang penting adalah angka tidak patut menjadikan kita mundur ke belakang. Kemudian saya nak jelaskan juga kepada saudara mengenai angka kematian yang tinggi. Walaupun ramai, semalam saya baca ramai orang komplain. Bila KKM keluarkan penjelasan, dekat komen tu saya baca ramai orang tak faham apa yang sedang dikomen, apa yang sedang dipaparkan. Apa yang dimaksudkan adalah backlog, adalah mereka yang telah pun meninggal antara 2 hingga 3 minggu yang lalu. Brought in death, ataupun meninggal akibat penyakit yang lain tetapi sebelum ni dia tidak dirawat di bawah COVID. Walaupun telah dikebumikan, tapi sampel COVID-19-nya disimpan untuk membolehkan melalui proses pengesahan makmal. Apabila makmal mengesahkannya, barulah dia didaftarkan. Apabila dia didaftarkan, dia dikira sebagai kes yang disahkan pada hari tersebut, walaupun mangsa telah meninggal antara 2 minggu hingga 3 minggu yang lepas. Ketika kadar kematian begitu tinggi, pada Ogos, tuan-tuan, menjadikan banyak kes-kes yang kita panggil kes-kes yang tertunggak, tidak diselesaikan, kecuali mereka yang betul-betul mati di bawah COVID didaftarkan. Bagi kes-kes brought in death,
kes-kes ini semua akan ditunggak, dan sekarang oleh kerana jumlahnya telah rendah, makmal dah tak banyak kes yang kritikal, angka kematian sebenar di Lembah Kelang semalam hanya 100. Jadi berarti angka kematian sebenar di seluruh negara semalam hanyalah 100. Manakala bakinya itu 400 lebih adalah angka kematian tertunggak. Berarti apabila doktor-doktor tak terbabit lagi, ataupun bilik mayat dan juga segala ujian forensik kematian tak terbabit lagi dengan memproses kematian harian yang begitu tinggi, maka kes-kes yang tertunggak yang dianggap sebagai PUI, mayat PUI, dia di bawah investigation untuk disahkan sama ada ini adalah orang yang meninggal sebab COVID ataupun sebab yang lain, mula diberi pengesahan. Itu yang angkanya jadi 592. Jadi saya nak share dengan saudara supaya saudara maklum bahawa ada beberapa pattern yang saudara tak perlu hidup dengan traumatik angka. Ada pattern yang kita telah mula harus melangkah ke depan. Itu yang saya panggil kata freedom fighter ni. Berarti macam ni tuan-tuan. Dalam keadaan sekarang akan ada 3 golongan di Malaysia. Satu adalah golongan yang sangat bersemangat untuk memulakan kehidupan baru. Mereka bersemangat kerana mereka terdedah pada pengetahuan, fakta, dan akhirnya mereka mempunyai mereka mempunyai banyak pemikiran positif yang akan menolak mereka masuk kehidupan untuk memulakan kehidupan baru. Kita ada satu golongan. Kita ada golongan yang kedua, mereka adalah wait and see. Ini adalah golongan play safe. Paling ramai di dalam mana-mana society, golongan ini play and safe. Mereka tidak akan melabur keyakinan mereka, mereka tidak akan melabur kuasa positif mereka, dan mereka tidak akan melabur apa-apa dalam institusi sosial, melainkan melihat pelaburan orang lain, kemudian melihat kesannya, dan barulah mereka menyertainya. Yang ketiga, kita akan mengalami kumpulan minoriti negatif yang sentiasa akan menganggap apa saja yang berlaku adalah sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Ini adalah demografi biasa yang kita temui dalam mana-mana negara bangsa. Kita tak boleh lari daripada realiti, itulah hakikat. Tapi saya fikir kata freedom fighter, orang-orang yang sebelum ini berjuang hingga menyebabkan saya kata AstraZeneca pada waktu itu dianggap sebagai vaksin antara yang banyak mencetuskan kontroversi ketika dia dilancarkan pada bulan Januari, Disember macam tu. Dia mencetuskan banyak kontroversi kerana dikaitkan sebagai punca darah beku yang menyebabkan ada kematian. Walaupun dia sangat minimum, tapi pada waktu itu sensitiviti berita dan sensasi berita adalah menyebarkan angka kematian vaksin. Orang tak bercakap tentang 3 juta orang yang telah menggunakan vaksin ini selamat, tetapi orang akan bercakap 30 orang yang telah menggunakan vaksin ini mati. Tapi apabila vaksin AstraZeneca ditawarkan dan dia laris sold out dalam tempoh 3 jam, dia telah memberi gambaran bahawa kumpulan pemacu yang akan memasuki kehidupan yang positif di negara ini banyak, yang saya panggil sebagai freedom fighter. Saya samakanlah mereka seperti mana nenek moyang kita yang datang ke Kuala Lumpur dan memugar Kuala Lumpur. Nenek moyang kita yang pergi ke Felda dan memugarkan Felda. Yang menjadikannya kemudian apabila kemajuan ini telah dicapai, kumpulan wait and see ini akan masuk menyertainya kerana mereka rasa kumpulan pemugar ataupun kumpulan freedom fighter ataupun pelopor telah membuktikan potensi kejayaannya ada. So apa yang saya boleh bagi tahu pada saudara kata saya berharap ada data yang boleh kita kemukakan secepat mungkin apabila angka keseluruhan penduduk sekarang ni yang kita baru capai 51 ataupun 52% keseluruhan penduduk. Jadi saya fikir kata pada hujung Oktober apabila kita boleh membuktikan Malaysia adalah negara yang telah pun mencapai 70% herd immunity, kita antara negara yang paling cepat, iaitu sekurang-kurangnya sebelum nombor 30. Saya tunjukkan kepada saudara data-data mengenai negara-negara yang sedang dalam proses untuk mencapai herd immunity ni, di mana supaya saudara tahu kata Malaysia antara yang pantas. Saya tak pasti susunan ini sama atau tidak dengan saya punya susunan, tapi saya beritahu kepada saudara Korea. Berarti Korea berada sama dengan Malaysia. Korea 50.2%, Malaysia 51.2%. Kita lebih tinggi 1% daripada Korea. Iaitu daripada jumlah keseluruhan penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin. Tuan-tuan, jangan bertekak tentang jumlah penduduk. Kalau bertekak tentang jumlah penduduk, kita terpaksa pastikan semua negara dalam dunia ada penduduk yang sama. Jadi kalau kita baca data perbandingan, data logik dia adalah melihat peratusan. Nanti saudara kata pula negara tu rakyat dia ramai, rakyat ni sikit. Dia akan menjadikan perdebatan dan juga perbandingan data tak boleh dibuat. Okey, saya beritahu pada saudara, Korea Selatan telah mencapai, fully vaccinated, yang telah pun lengkap di vaksin hanyalah 37.5%, iaitu rendah sikit daripada Malaysia. Saya kata total dos, jumlah dos yang diberi 50.2 juta dos, tetapi keseluruhan penduduk yang telah pun divaksin 37.5%, berarti ketinggalan kira-kira 14% di belakang Malaysia dari segi keseluruhan penduduk yang telah divaksin. Iran adalah jauh yang lebih rendah. Kalau saudara lihat, Iran hanya 11.7% penduduknya yang telah menerima 2 dos vaksin. Kalau kita tengok Itali,
Itali tinggi daripada kita tapi tak banyak, iaitu 63.2. Itali 10% lebih tinggi ataupun 11% lebih tinggi, 10% atau 11% lebih tinggi daripada Malaysia. Dan kalau tengok Israel, Israel berada 10% lebih tinggi daripada Malaysia. Israel telah mencapai 61.1% daripada 9 juta penduduk dia tu. Kalau saudara kata negara lain banyak, dia bolehlah laju. Malaysia sikit. Jadi tak adil. Tapi saya beritahu pada saudara, Israel adalah sebuah negara yang dianggap maju. Fully protected oleh sekutu-sekutu barat yang mengeluarkan vaksin. Sentiasa menerima layanan istimewa daripada negara-negara maju yang menjadi sekutunya. Tetapi secara purata yang fully vaksin daripada jumlah 9 juta penduduknya hanyalah 61.1%, iaitu kira-kira 10% lebih tinggi daripada Malaysia. Saya ambil juga daripada saudara tentang India. India masih lagi 12.5%. India agak besar kerana pemvaksinan hampir mencapai 800 juta penduduknya. Berarti hanya 12.5%. Indonesia berada jauh di belakang Malaysia. Indonesia fully vaksin hanyalah 14.9%. Tapi kita faham dengan jumlah penduduk yang akan divaksin mencapai 250 juta. Berarti agak perlahan dengan hanya 14.9%. Singapura, apa yang paling dekat dengan kita, dengan penduduknya hampir 6 juta orang. Daripada total population mereka telah mencapai 80%, iaitu 79.1%. Manakala France, yang saya kata negara yang paling kontroversi, nanti saya cerita pada saudara mengenai France. France walaupun kontroversi tetapi keseluruhan mereka yang telah divaksin mencapai hampir 63%. Saya tunjukkan kepada saudara Filipin, satu lagi rakan kita di ASEAN dengan 100 juta penduduk, iaitu 3 kali ganda penduduk daripada kita, tetapi hanya mencapai 14.9 ataupun 15% jumlah total population yang telah divaksin. Filipin dan kemudian Jepun, sebuah negara maju, berada 1% di belakang Malaysia. Mereka hanya 50%, tetapi bagi jumlah penduduk 133 juta orang. Manakala South Korea, saya tak ingat jumlah penduduknya, tapi South Korea juga berada belakang Malaysia, kira-kira 14% di belakang Malaysia dengan hanya 37%. Jerman, negara maju, hanya 62%, 10% di atas Malaysia. Kanada jauh dengan 68.9, iaitu hampir 69-70% satu. Thailand, rakan di sempadan utara kita dengan 100 juta penduduk, hanya ada 16.2% yang telah divaksin. Vietnam, saya ambil semua ni supaya saudara dapat lihat maju mundur rakan ASEAN dan juga negara sebaya ataupun tidak sebaya ekonomi dan juga kemajuan sainsnya. Vietnam hanya 3.9%, sangat rendah. Pakistan hanya 9.8%. Saudi Arabia, negara kaya minyak, 47.7%. United States, negara yang paling maju, masih lagi dalam keadaan terumbang-ambing kerana fully vaksin hanyalah 54.1%. Amerika Syarikat mengalami masalah bukanlah kerana masalah bekalan ubat ataupun kefantasan jentera vaksinnya, tetapi adalah kerana respon rakyatnya yang sangat perlahan, terutama di bahagian negara-negara western ataupun negara-negara cowboy berasaskan pertanian dan peladangan. Itu yang saya share dengan saudara untuk saudara bandingkan. Saya beritahu pada saudara, di Perancis, kalau saudara tengok tu, masuk minggu ke-12, saya stream hari Jumaat ke hari Khamis, saya beritahu pada saudara, Perancis akan kekal setiap minggu dengan demonstrasinya, dan kali ini kekal pada hari Ahad semalam. 120,000 orang keluar membantah PAS kesihatan. Mereka tak bantah vaksin dah, oleh kerana mereka ni memang tak mahu divaksin, tetapi mereka membantah oleh kerana PAS kesihatan, di mana hanya mereka memiliki sijil vaksin saja dibenarkan melalui tempat awam. Dia kata sampai sini PAS kesihatan Sri Utusan ni banyak di tempat awam, nak pergi ke jabatan kerajaan, segala macam bentuk syarat yang dikenakan kepada mereka yang tidak divaksin telah mencetuskan ketidaksenangan di kalangan rakyat Perancis, dan masuk minggu ke-12. Tetapi angka mereka yang keluar demonstrasi menurun daripada minggu ke minggu. Dia pernah mencapai angka tertinggi pada minggu awal, iaitu 270,000 orang, tetapi menurun kepada paras 120,000 orang, lebih rendah kerana pada minggu lalu 127,000 orang. Jadi angka-angka ini menunjukkan kepada kita di sekitar seluruh dunia, gerakan anti vaksin di Malaysia hanyalah bersifat Facebook ya. Tetapi gerakan bukan anti vaksin, gerakan tidak di kalangan mereka yang tidak divaksin, yang menuntut hak untuk berada dalam aktiviti sosial di sebuah negara maju yang dianggap sebagai bapa hak asasi manusia. Kerana saudara harus ingat, Amerika adalah negara muda. Perancis, revolusi sosial ataupun revolusi Perancis itu ada pada abad yang ke-17 90-an. Amerika adalah sebuah negara muda. Tetapi Perancis yang menjadi bapa bagi segala revolution yang berasaskan kepada kemanusiaan pun masih lagi menganggap bahawa mereka yang tidak divaksin akan disisihkan dalam beberapa syarat untuk menikmati
hal-hal yang bersifat sosial dan ekonomi. Kata apa yang menjadi masalah sekarang ni untuk guru-guru, saya nampak kata kementerian sangat bertegas dengan SPA. Berarti nasib 2,500 guru yang tidak divaksin, kita boleh putuskan mereka tidak akan dibenarkan mengajar. Cuma bagaimana tindakan ke atas mereka, sama ada mereka akan menerima nasib seperti di Kanada di mana dicutikan. Di Kanada di mana mereka yang tak mau divaksin hingga hari ini tak sebut digantung, dicutikan. Saudara pergi dekat saya punya sebab yang dalam Facebook saudara susah nampak kan, Facebook kan di scroll bawah, tapi benda tu dah diedit dan diletak di dalam YouTube. Saya dah cakap lama dah. Dekat YouTube tu semua orang duk maki saya. Saya bagi data tu 4 bulan sudah lah. Pergi tengok dekat YouTube yang ada tu. Berapa? Saya ingat 100 lebih orang masuk maki saya dalam tu. Mengatakan Sinovac. Kan saya dah kata, masa saya ambil data Sinovac, saya ambil data Kemboja. Sebab Sinovac tak boleh diukur dalam peringkat global. Kerana dia tidak digunakan oleh negara maju. Sinovac hanya digunakan oleh Hungary. Hungary waktu dia nak dapat salah satu daripada kota menganjurkan Piala Eropah itu hari, Hungary mesti. Tapi Hungary tak cukup bekalan, maka Hungary nak capai 66% syarat yang dikenakan oleh UEFA waktu tu, dia import. Jadi daripada 66% dia pakai 32% Sinovac. Tapi oleh kerana di Hungary Delta tak serang, jadi Sinovac work. Kemudian saya ambil data di Indonesia. Kerana Indonesia barisan depan doktornya, baca balik data tu, kan barisan depan doktor Indonesia 5,000 lebih orang mati. Daripada jumlah yang disuntik Sinovac, 5,000 lebih orang mati, bukan dijangkiti, mati. Kemudian begitu juga di Kemboja. Kemboja ni negara yang baru nak memulakan serangan, dah pembuat booster. Kemudian Indonesia juga buat booster. Masa itulah saya ambil data dengan mengatakan, tuan-tuan, jangan panik. Ini bukan kenyataan di Malaysia. Saya kemukakan data daripada apa yang saya dah dapat hint. Dah dapat hint maksudnya apabila Indonesia suntik dia punya booster, berarti ada something. 2 tak cukup, kena capai 3. Bukan tak berkesan. Kan daripada awal saya dah bagi angka dekat saudara. Dengar sini sayang, jenis sekali dan tolong hafal angka ni. Ketika Pfizer masuk ke dalam pasaran tanpa ada Delta, Pfizer adalah 94.5% berkesan. Nanti tuan-tuan tanya saya pula ni, 94.5%, kita kira 95%, 95% berkesan apa? Bukan 95% berkesan atas tubuh. Dia 100 orang suntik, 5 orang tak akan berkesan. Jadi saudara dengar ingat tu, perkataan 95% tu bukanlah 95% berkesan atas tubuh. Maksudnya bila kena virus, saudara akan dapat bersin. Tak ada. Dia 100 orang suntik, 5 orang tak akan walkable. Satu, data tu. Kemudian, waktu Pfizer masuk, dia 76% je. Kerana Pfizer ada masalah. Waktu dia masuk, dia mengalami masalah mereka yang muda yang disuntik oleh Pfizer. Kurang berkesan. Pfizer walkable untuk orang tua. Kan jadi krisis waktu tu. Pfizer dianggap cuba menipu WHO dengan menghantar maklumat dua kala ni dia hantar yang tinggi 92% di kalangan orang muda, tapi dia hantar dia sembunyikan maklumat yang lebih rendah. Tapi waktu tu dia capai 76%. Sinovac waktu masuk pasaran tanpa varian Delta, dia hanya 56%. 56% saja keberkesanan dia. Tetapi Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan juga Amalan Perubatan Global mengatakan ubat kalau 50% berkesan dah boleh pakai daripada tak ada langsung. Berarti tubuh ada 50%. Maksudnya begini tuan-tuan, kalau tak ada payung, topi pun berguna. Tak ada baju hujan, kertas surat khabar pun berguna. Anggap macam tu pada waktu tu. Kerana kita melalui emergency, kan semua ubat-ubat ni diluluskan sebagai kelulusan sementara untuk tujuan kecemasan. Jadi sekarang ni, bila datang Delta, Sinovac tak keluar dia punya data. Di mana Pfizer mengisytiharkan daripada 95 dia turun 88. Jadi berarti dia ada merosot 7% keberkesanan dia. Berarti setiap 100 orang yang ambil, sekarang 12 orang terdedah. Dulu 100 orang ambil, 5 orang terdedah. Sekarang 100 orang ambil, 12 orang terdedah. Pfizer menurunkan kepada 76. Berarti 100 orang ambil, 24 orang terdedah. Terdedah tapi tak semestinya. Ini kajian data. Sinovac tak keluarkan. Dah kalau 56 dia tak keluar kan, kita anggap dia jatuhlah di bawah 50%. Sebab itu ada booster dan sebab itu kerajaan menghentikannya. Tapi saudara jangan takut sebab data yang ada di Malaysia tidak menunjukkan langsung orang yang ambil Sinovac ni, puak-puak Sino ni, Sino Group ataupun
Geng-geng sana dia panggil apa saya tak tahu. Kalau kita ni dia panggil apa ni Zanekarian. Kalau Pfizer dia panggil Pfizerian. Main China. Okey. Bererti kan saya pernah cakap dah, mungkin yang baru masuk ni kan. Saya bagi tahu, saya jamin bila habis ni saja booster akan dikenakan di Malaysia bagi 2 kelas. Berarti kerajaan sekarang, sebab kita sekarang ni dah berada dalam keadaan orang Sinovac tak perlu merasa terancam. Kerana kita jelas membuktikan bahawa tiada pengkhususan data mengatakan Delta ni menyerang Sinovac dan sekarang ni orang Sinovac collapse. Tak ada. Kelihatannya sekarang ketiga-tiga vaksin ni stereotype dan stable. Berarti data yang saya bagi dulu adalah saya petik daripada Indonesia kerana 5,000 kan Indonesia tak dapat Pfizer, dia tak dapat AstraZeneca. Pak Jokowi suntik. Lepas tu bila Indonesia diserang teruk wabak ni, mereka menggunakan Sinovac kerana China membantu mereka. Kerana Sinovac tak dibeli besar oleh pasaran Eropah, maka China mempunyai lebihan, dia pun jual kepada Indonesia kerana Indonesia adalah rakan niaga besar China jual. Cuma waktu tu saja saya kata okey, nampak gayanya ketika Delta menyerang Indonesia habis-habisan, Sinovac tak berkesan kerana itu ada booster. Sebabnya saya beritahu di Malaysia bersedia. Pertama, orang yang berusia 60 tahun ke atas mesti bersedia untuk di booster. Tapi tak berlaku. Canada booster, UK booster. Banyak negara yang telah booster orang 60 tahun ke atas. Tapi di Malaysia nampak gayanya kita tak boleh mengatakan orang yang 60 tahun ke atas telah menunjukkan angka jangkitan yang tinggi dan terdedah sangat bahaya. Berarti walaupun di negara lain berlaku, tetapi di negara kita terkawal. Kemudian saya bagi tahu bagi mereka yang ambil vaksin Sinovac bersedia, sekiranya simptom yang ditunjukkan di Kemboja dan simptom yang ditunjukkan di Indonesia. Sebab Sinovac kita tak boleh rujuk pada Eropah, dia tidak digunakan di Eropah. Sekiranya simptom ini menunjukkan berlaku, berarti Malaysia kena ready untuk orang yang Sinovac ni di booster. Kerana Thailand, saya lupa nak beritahu, Thailand juga booster. Bagi mereka yang dapat Sinovac, Thailand booster. Ataupun dia panggil cross. Dia gunakan 2 vaksin, 2 suntikan daripada vaksin berbeza. Jadi, sampai sekarang saya bila tengok dekat situ kan, saya kata lah dia tak faham lagi ni. Masuk marah, dia kata ini telah digunakan oleh 1.1 bilion penduduk Cina. Yalah, saya kata itu bukanlah saya perlekehkan Sinovac. Sebab tu setiap kali saya stream dengan saudara, saudara kena faham, saya tak akan pro and con, saya sedang bagi tahu maklumat je. Lepas tu saya bagi tutorial bagaimana maklumat itu harus didigest. Tapi untuk Malaysia setakat ni, dia no such thing untuk mengatakan Sinovac tak berkesan. Delta dah serang Malaysia, kita ada Kappa, kita ada Eta. Kita ada varian daripada Amerika Latin pun. Tapi setakat ni, varian ini menyerang hampir semua kumpulan. Tanpa kita katakan yang kena Sinovac lebih terdedah. Tidak, dia menyerang semua kumpulan umur. Dan dia masih lagi berbahaya. Satu adalah pada mereka yang tak divaksin. Yang kedua adalah mereka yang divaksin. Macam saya kata tadi lah. Saudara katakan kan selalu orang hujah. Tuan-tuan, kalau semua orang pakai Pfizer di Malaysia pun, kalau 10 juta orang pakai, berarti saya kata 100 orang, 5 orang tak berkesan kalau pakai Pfizer pun. Sekarang Pfizer dah turun kepada paras 88%. Berarti janganlah panik. Kalau 10 juta orang ambil, berarti akan ada 800,000 orang yang terdedah. Sebab Pfizer dah bagi tahu keberkesanan dia sekarang tinggal 88%. Jadi kalau kita faham tu senanglah. Berarti sekarang ni masalah kan semua snapshot. Dia ambil pun kena, dia ambil pun kena. Padahal keliling dia yang ambil tak kena tu dia tak tunjuk. Tapi kan saya bagi tahu. Jadi saya bagi tahu pada saudara, dalam hidup saudara tak boleh menjadi orang dengan nakkan ya atau tidak, hitam ataupun putih. Dunia mempunyai perkataan yang lebih besar. Hukum dan Islam pun ada 5, tuan-tuan. Dia ada harus, dia ada haram, dia ada makruh. Dia ada halal. Dia ada harus. Jadi berarti dalam hidup pun macam tu. Masalah kita ni kita nak snapshot. Dah suntik pun kena, dah suntik pun kena. Suntikkan usaha. Berarti usaha secara sainsnya mengatakan kalau ambil Pfizer dalam serangan varian Delta 88% akan sukses. Ambil Pfizer dalam kajian sains kalau varian bukan Delta 95% sukses. Sebab tu saya beritahu pada saudara kena faham. Saya rasa mungkin yang tanya ni tak tahu kata teruk saya tengok tapi saya biar je lah. Dekat saya punya, kan kita dah post tentang Sino ni. Dia kata di China, yalah China memanglah rakyatnya 1.1 bilion menggunakannya ataupun 1.1 bilion telah menggunakannya. Alhamdulillah kerana dia stable. Waktu Delta masuk tu Delta bukanlah varian utama. Kerana kita pun walaupun Delta menyerang negara kita, tak semua orang yang kena ini di bawah varian Delta. Sebab tu kerajaan sentiasa umumkan daripada jumlah kes berapa varian Delta, berapa varian Delta.
Okey? So saudara kena faham bahawa dia bukan result bola, tuan-tuan. Lepas 90 minit saudara tanya Liverpool menang. Dalam result bola tu dia ada result. Tapi dalam kes ni dia sangat organik. Sains sangat organik, penyakit sangat organik, dia sangat inovatif. Virus juga sangat inovatif. Sebab tu saya bagi tahu pada saudara, kalaulah kita nak terus wait and see, main cara salahkan KKM, lepas tu puji bila berjaya, kita nak wait and see, negara ni tak akan bergerak. Sebab tu saya kata the freedom fighter, orang-orang yang memang willing untuk berjuang kerana kita telah yakin ataupun kita anggap bahawa kita telah berusaha, ya Allah Tuhan, kami telah berusaha ambil vaksin, kami telah memenuhi segala yang ditentukan oleh pemerintah dan sekarang kami nak keluar dan untuk bertarung membangunkan kembali negara. Kita keluar dan buat. Bagi mereka yang wait and see, orang buat dapat result, kita tumpang tui. Tunggu. Memang golongan tumpang tui akan dianggap sebagai sebahagian warga negara di mana-mana. Dan bagi golongan yang pasif, apa berlaku pun aku tak akan divaksin. Dia nak jadi macam saya kata yang Amerika tu, saya dah lupa nama dia. Yang sampailah dia ni kan anti vaksin. Malu untuk mengaku bila dia kena virus pun, dia mati di rumah dia bersendirian. Saya ada Ian Wallace ke apa, saya bagi tahu dekat saudara itu hari tentang seorang aktivis anti vaksin di Amerika yang menentang vaksin. Kemudian bila kena COVID pun dia tak nak pergi hospital, dia mati di rumah. Meninggalkan 4 orang anak dan seorang isteri yang menjadi perdebatan di Amerika. Dengan mengatakan apakah ini berbaloi untuk mempertahankan apa yang disebut sebagai sesuatu yang sebenarnya. Sekiranya dia mengambil rawatan ketika dia dikesan positif tahap 1 tu, dia ada potensi untuk diselamatkan. Tetapi oleh kerana dia telah memakai baju anti vaksin, maka dia tidak mahu memalukan diri dia, maka digadaikannya nyawa. Jadi di Amerika, mereka bercakap tentang 4 anaknya dan isteri yang ditinggalkan, dan apakah berbaloi yang ini diperjuangkan oleh seorang lelaki. Saya bagi tahu juga kepada saudara, dalam banyak perkara, tuan-tuan, kita menyertai sesuatu bukanlah berasaskan kepada diri kita. Maksudnya bukanlah kerana intrinsik ataupun kerana kepentingan diri. Ada sebahagian kita lakukannya adalah kepentingan masyarakat. Saya seorang yang tak bersosial lah, tapi kalau orang buat bubuh syura ataupun buat kenduri korban, tuan-tuan, saya tunjuklah muka. Walaupun saya adalah seorang yang panik bersosial, berada di tempat ramai, tapi saya akan tunjuk kerana saya fikir kata apa saja kelemahan saya pun demi kebaikan masyarakat saya kena keluar. Jadi saya keluar tunjuk, pegang lembu, salam dengan Pak Imam apa semua gini, kemudian saya akan hilang. Tunjuk muka je orang kata. Itu yang termampu saya buat kerana saya tak boleh berada di tempat yang ramai. Saya ambil vaksin kepada saudara, 70% rancangan saya ambil vaksin adalah kerana saya ingin menjadi warga negara yang bersama dengan negaranya. 30% kerana saya percaya vaksin boleh protect. 70% tuan-tuan, saya ambil kerana daripada dulu saya committed. Apa saja yang bagus untuk negara ni, saya akan menjadi sebahagian daripadanya. 30% kerana saya percaya, saya baca sains, saya tengok sains, saya percaya. 30% vaksin ini boleh membantu. Tapi 70% tetap kerana saya percaya bahawa saya tidak boleh mengasingkan diri saya hingga saya menjejaskan apa yang disebut sebagai kenegaraan, iaitu bersama-sama kita membina. Jadi kerana waktu itu semua orang nak membina sebuah negara bangsa yang begitu, kita buat. Macam dulu saya beritahu kita hantar anak kita pada sistem sekolahan. Orang boleh buat homeschooling, tapi kita hantar, kerana itu adalah sebahagian daripada sistem sekolah. Kita percaya bahawa dengan masuk sistem persekolahan ni, anak kita dapat belajar, bukan saja belajar ABC, tapi sistem persekolahan mengajar anak kita interaksi sosial, interaksi bangsa, interaksi berbahasa, interaksi berhormati orang lain. Jadi dia adalah institution. Jadi saya anggap itu je.